Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, juri-juri akademik pidato Teratak Rahmat, dan yang berusaha barisan kepimpinan Teratak Rahmat, waden-waden Teratak Rahmat, dan seterusnya. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana pada malam ini kita masih dapat bersama-sama dalam ahli sunnah wal jamaah dan masih berada dalam akademik pidato pada malam ini. Tanpa membuang masa, tajuk saya pada malam ini ialah bid'ah dalam agama ibarat api dalam sekam. Apakah bid'ah, hadirin hadirat sekalian? Bid'ah adalah ibadah baru yang Rasulullah SAW tidak pernah buat dan tidak pula menyuruh kita melakukannya. Dan kesemua bid'ah ini adalah ibadah yang direka-rekakan oleh manusia. Contoh, kita membuat bid'ah dalam ibadah seperti membaca bismillah dengan kuat dalam waktu salat, membaca usolli, kenduri arwah, sedekahkan pahala kepada orang yang mati, dan banyak lagi, hadirin dan hadirat sekalian. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya, dan inilah yang dinamakan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, seperti mana yang akan kita bincangkan sebentar lagi insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, kenapakah meninggalkan bid'ah amat penting bagi semua umat Islam? Sesungguhnya semua umat Islam perlu meninggalkan bid'ah, walaupun ianya hanyalah bid'ah hasanah. Kerana semua bid'ah dalam hal agama adalah sesat, seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqula fi khutbatin amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Yang bermaksud dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu khutbahnya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkataan adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Saya ulangi, setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dan hadirat sekalian, kesesatan ini bukanlah perkara yang boleh dianggap baik ataupun hasanah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, wa kullu dhalalatin finnar. Maksudnya, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah neraka. Malah semua bid'ah, semua ibadah yang bid'ah itu adalah membuang masa dan tidak ada pahala, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan sejelas-jelasnya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun. Maksudnya, sesiapa yang mencipta atau mengada-adakan yang baru dalam urusan agama kami ini, maka itu tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin dan hadirat sekalian, walaupun begitu, pada hari ini bid'ah bukanlah bid'ah ibarat api dalam sekam yang membawa masyarakat ke dalam neraka.
sehingga kebanyakan rakan-rakan, jiran-jiran dan kaum kerabat kita yang kita sayangi tidak sedar bahawa setiap bid'ah itu sesat, karut dan sia-sia, seperti mana sabda Rasulullah SAW sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, malah mereka sentiasa menyangkakan bid'ah itu tetap perkara yang baik, hingga lebih mengutamakan bid'ah yang terkini daripada amalan yang Nabi lakukan dahulu. Mereka ini suka bersangka apa yang mereka tambah itu akan diberi pahala, sedangkan inilah yang Allah jelaskan dengan maha jelas bahawa bersangka-sangka seperti menyangka bid'ah yang hina, dan bid'ah yang hina itu adalah tidak berguna. Dalam firman Allah, wa ma tattabi'u aktsarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, yang bermaksud, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan sahaja. Sesungguhnya zan ataupun sangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Hadirin dan hadirat sekalian, malah Rasulullah SAW memerintah kita untuk menjauhi sifat bersangka-sangka, kerana ianya adalah perbincangan yang tipu dan tidak benar, seperti mana firman Allah, seperti mana sabda Rasulullah SAW, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Maksudnya, jauhilah sangkaan dari diri kamu, kerana sesungguhnya sangkaan itu sedusta-dusta percakapan. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Hadirin dan hadirat sekalian, saya berasa kasihan dan simpati apabila melihat ulama-ulama kita yang berusaha menerangkan hal ini kepada kita, tetapi malangnya hasil masyarakat itu tetap merasakan mereka lah yang betul. Oleh itu, saya berharap kita yang mengetahui sunnah Nabi ini haruslah sentiasa berwaspada, kerana bid'ah itu membuatkan kita rasa kita lah yang terbaik. Tetapi sebenarnya, hadirin hadirat sekalian, pelaku bid'ah itu adalah orang yang terseleweng dari agama Islam. Secara perlahan-lahan, segala perlahan-lahan, dan segala amalan mereka tidak akan diterima Allah. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, dari Huzaifah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Allah tidak akan menerima dari perbuatan bid'ah, solat, puasa, sedekah, haji, umrah, jihad, kebaikan dan keadilan yang dikerjakannya. Dia akan keluar dari Islam sebagaimana keluarnya rambut dari tepung. Hadirin dan hadirat sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalil ini pun dah sangat jelas, hadirin hadirat. Kalaulah ada yang masih sombong dan tidak mahu meninggalkan bid'ah, maka jelaslah Allah telah menutupi pintu hidayahnya. Berlindunglah kita semua pada hari ini dengan hukuman yang berat ini. Kalau kita perlu bertaubat, eloklah kita bertaubat. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak Adam membuat kesilapan, dan sebaik-baik kesilapan adalah mereka yang bertaubat. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadirin dan hadirat sekalian, insya-Allah kalau kita bertaubat, Allah akan memberi hidayah kepada kita. Selain itu, kenalah kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berjumpalah dengan ustaz-ustaz sunnah, kerana itulah cara yang paling baik, seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Maka sekiranya kamu berselisih pendapat di dalam sesuatu perkara, hendaklah kamu kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat,
yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik jalan. Sekian dahulu pidato saya pada malam ini. Sekiranya ada yang tidak tepat dan dengan as-sunnah, maka tegurlah saya dengan dalil-dalil yang lebih jelas. Wallahu alam. Baik, terima kasih kepada adik Muhammad Haidar. Saya